Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua berada dalam keadaan sihat dan bahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini saya nak sampaikan satu kisah seram hasil kiriman email daripada seorang penonton. Kisah ni dikirim oleh seorang penonton dengan nama samaran Apai. Bagi penonton yang dah biasa singgah di channel ni memang dah kenal lah siapa Apai. Kisah kali ni dialami oleh Atuk Apai. Dulu Atuk Apai pernah bekerja sebagai seorang pengawal keselamatan di sebuah kilang papan di Bintulu, Sarawak. Dan perkara ni berlaku sekitar tahun 90-an. Nama kilang dan juga lokasi sebenar kejadian ni dirahsiakan. Untuk nak memudahkan cerita, saya akan gunakan nama samaran Bantin untuk mewakili Atuk Apai. Hari raya dah semakin dekat. Pekerja-pekerja warga Indonesia mula meninggalkan kilang untuk balik ke kampung halaman masing-masing. Hanya beberapa orang sahaja pekerja warga tempatan yang masih tinggal di kuartus pekerja untuk menjaga kilang. Keadaan kilang sangat lengang dan sunyi. Malam tu Bantin bertugas seorang diri. Seorang lagi pengawal yang sepatutnya bertugas bersama Bantin tak dapat bekerja sebab dia dapat cuti raya selama 2 hari. Kebiasaannya kerja pengawal ni kalau bertugas shift malam memang tak akan seorang-seorang. Biasanya memang berdua lah bertugas. Kilang papan tu terletak agak jauh daripada kesibukan kota dan lokasi dia agak terpencil. Di sekeliling kilang tu hanya ada hutan saja, hutan belukar. Jam dah menunjukkan pukul 12.30 malam. Tiba masa untuk membuat rondaan ketiga. Bantin perlu membuat rondaan setiap 2 jam. Bermula daripada jam 8 malam sampailah 6 pagi. Bantin seperti biasa membawa clockman watch dan lampu suluh meronda kawasan kilang tu. Dan setiap kali sampai ke checkpoint, dia akan kunci jam di sekitar kilang tu. Malam tu suasana agak sunyi. Maklumlah kilang ni memang kebanyakan pekerjanya adalah warga Indonesia. Dan pada masa tu memang hampir kesemua pekerja Indonesia balik ke kampung halaman masing-masing. Sebab itulah suasana di kilang papan tu jadi sunyi. Kilang papan tu mempunyai 5 checkpoint. 2 di bahagian depan, 2 di bahagian belakang dan 1 di pagar berdekatan dengan pondok pengawal. Kuartus pekerja pada masa tu memang dah gelap. Sebab yang tinggal ni, beberapa orang yang tinggal ni dah tidur pada masa tu. Bantin membuat rondaan mengelilingi kawasan kilang seperti biasa dan mengunci setiap checkpoint yang berada di kawasan kilang. Lepas tu Bantin menuju ke checkpoint yang kelima, iaitu yang terakhir di pagar utama berdekatan pondok. Bila Bantin berjalan kaki menghampiri pagar tu, dalam jarak lebih kurang 20 meter, sama-sama kelihatan kelibat seorang lelaki sedang berdiri di hadapan pagar utama kilang papan tu. Dan dia membawa satu bakul. Suasana agak gelap di kawasan pagar utama tu. Sebab hanya ada cahaya lampu dari dalam pondok pengawal dan cahaya lampu suluh Bantin sahaja yang menerangi kawasan pagar utama tu. Bila Bantin dah berada betul-betul dekat dengan pagar utama tu, barulah Bantin boleh melihat dengan jelas. Kelihatan seorang Apek sedang memegang bakul berwarna biru. Bantin pun menyapalah Apek tu, tapi tak berjawab. Dah beberapa kali disapa, tapi masih lagi tak ada balasan. Bantin berasa hairan. Dia menyuluh tepat ke arah muka Apek tu. Mata Apek tu tak berkelip walaupun disuluh. Dan dia hanya berdiri tegak, berdiri kaku je. Bantin mula terfikir pada masa tu, mungkin Apek ni bisu, tak boleh bercakap. Kemudian Bantin melihat ke arah bakul yang dibawa oleh Apek tu. Di dalam bakul tu ada 2 bungkus mi dan ada tanda harga yang tertulis RM RM1 di atas kepingan kotak. Oh, Apek ni jual mi rupanya, kata Bantin bercakap seorang diri. Apek, saya beli habis mi tu. Bantin pun ambil lah 2 bungkus mi dan letak RM2 dalam bakul tu. Tapi Apek tu masih lagi sama, berdiri kaku je, tak bergerak dan langsung tak bercakap apa-apa. Bantin dah mula meluat dengan kelakuan Apek tu. Lalu beredar daripada pagar dan terus masuk ke dalam pondok. Bila Bantin dah masuk dalam pondok pengawal, dia letak mi tu atas meja di bahagian pantry sambil matanya memandang ke arah pagar. Tapi bila Bantin tengok dekat pagar depan, Apek tu dah tak ada. Laju juga Apek ni berjalan. Macam itulah fikir Bantin pada masa tu. Bantin rasa hairan lah pada masa tu sebab terlalu cepat Apek tu hilang. Bantin masih lagi belum berfikir apa-apa yang pelik. Belum lagi syak apa-apa yang pelik pada masa tu. Tiba-tiba beberapa saat lepas tu, Bantin terhidu bau colok. Colok yang biasanya dibakar oleh masyarakat Cina ketika diorang semayang. Pada masa tu, perasaan Bantin sudah mula berubah. Tadi perasaan Bantin tenang, memang tak ada apa-apalah.
Sekarang ni dia dah mula rasa gelisah. Ada sesuatu yang tak kena sedang berlaku. Tapi Bantin cuba untuk tak melayan sangat perasaan tu. Bantin cuba berfikir secara positif. Boleh jadi ada masyarakat Cina sedang semayang berdekatan dengan kawasan tu. Padahal jauh dalam lubuk hati dia tahu memang perkara tu tak mungkin. Sebab kedudukan kilang tempat dia bertugas tu terletak di lokasi terpencil dan hanya dikelilingi hutan. Tapi selepas beberapa minit, bau colok tu berangsur hilang. Jam menunjukkan hampir pukul 1 pagi. Perut Bantin dah terasa lapar. Bantin teringat mi yang dia beli daripada Apek tadi. Bantin terus menuju ke arah pantry untuk mengambil mi dia. Tapi setibanya di pantry, Bantin terkejut dan hampir terduduk. Bantin tengok 2 bungkus mi yang dia beli daripada Apek tadi sebenarnya adalah 2 bungkus colok. Bulu roma Bantin meremang. Pada masa tu Bantin tahu, Bantin sedar yang diri dia ni sebenarnya dah diganggu. Dalam keadaan kelam kabut tu, Bantin ambil 2 bungkus colok yang ada atas meja tu, lepas tu berlari keluar daripada pondok. Dan Bantin terus buang, terus campak 2 bungkus colok tu ke dalam semak. Lepas tu berlari semula masuk ke dalam pondok. Selepas dah buang 2 bungkus colok tu, Bantin lakukan satu petua. Petua yang selalu diamalkan oleh masyarakat Iban. Dia ambil segenggam garam dan bakar garam tu di atas dapur gas, bertujuan untuk menghalau makhluk halus. Kemudian Bantin duduk di atas kerusi sambil termenung. Tapi Bantin pada masa tu tak adalah menggelabah. Sebab dia dah banyak pengalaman diganggu makhluk halus ketika memburu di hutan. Dan dia dah banyak alami pengalaman seram sepanjang bekerja sebagai pengawal keselamatan. Sedang Bantin mengelamun, tiba-tiba kedengaran bunyi jam dinding yang sudah menunjukkan jam 2 pagi. Maknanya Bantin kena meronda sekali lagi di kawasan kilang tu. Tanpa berfikir panjang, Bantin mencapai lampu suluh dan terus mengunci jam di setiap checkpoint di sekitar kilang. Dan tibalah masa Bantin mengunci checkpoint yang kelima, iaitu di pagar utama. Masa Bantin sedang berjalan kaki menghampiri pagar utama tu, lebih kurang jarak 30 meter, di dalam sama-sama cahaya lampu, kelihatan seorang wanita memakai telekung berwarna hitam, baju kebaya berwarna kuning dan kain songket berwarna merah, berdiri kaku sambil merangkul sesuatu. Dari jauh, Bantin mula menyuluh wanita tu sambil melangkah kaki berjalan perlahan-lahan. Siapa pula perempuan ni? Masuk kawasan kilang pagi-pagi buta macam ni. Bantin bercakap seorang diri. Bantin tahu dan Bantin yakin memang tak ada seorang pun pekerja wanita yang tinggal di kuartus pekerja pada masa tu. Perlahan-lahan dia menghampiri wanita tu dan bertanya, "Cik cari siapa? Cik buat apa pagi-pagi buta di kawasan kilang ni?" Tapi pertanyaan Bantin tak ada jawapan. Sekali lagi Bantin bertanya dan sama juga, tak ada jawapan daripada perempuan tu. Bantin langsung tak terfikir benda-benda pelik sebab perempuan tu memang nampak 100% manusia walaupun Bantin hanya nampak dari arah belakang. Melihat tiada jawapan daripada perempuan tu, Bantin mula melangkah lebih hampir dengan perempuan tu. Tiba-tiba perempuan tu berpaling ke arah Bantin. Pada masa tu, jantung Bantin hampir terhenti. Bantin ternampak muka perempuan tu hanya tinggal tengkorak dan berulat. Lampu suluh terlepas daripada genggaman Bantin sebab dia terlalu terkejut. Bantin cuba tenangkan diri. Dia kuatkan semangat, tunduk dan ambil semula lampu suluh yang jatuh tadi. Dan Bantin mula berundur beberapa langkah ke belakang. Tak lama lepas tu, lepas Bantin dah berjaya menenangkan diri, Bantin menyuluh semula ke arah jelmaan perempuan berwajah tengkorak tadi. Tapi jelmaan tu dah gaib, dah hilang daripada pandangan. Bantin tanpa berlengah terus berjalan laju menuju ke arah pondok pengawal. Bila dah sampai dekat dalam pondok pengawal, Bantin cepat-cepat menutup pintu dan duduk di atas kerusi. Memang betul, Bantin dah biasa dengan gangguan makhluk halus. Tapi gangguan pada malam tu agak teruk. Tak lama lepas tu, lepas Bantin dah rasa tenang, dah rasa okey, Bantin mula bangun daripada kerusi dan mula menyambung tugas yang belum selesai. Bantin mengunci jam di checkpoint yang kelima sebab tadi dia alami gangguan. Jadi tak sempatlah tadi. Lepas dah selesai, Bantin bergerak masuk semula ke dalam pondok. Jam di tangan menunjukkan pukul 3 lebih pagi. Keadaan kembali tenang seperti biasa. Bantin kemudiannya memasak air dan membuat kopi. Tapi belum sempat Bantin minum kopi tu, tiba-tiba kedengaran pintu pondok pengawal diketuk berkali-kali. Bantin terkejutlah tiba-tiba je kan. Kedengaran suara orang meminta tolong. Bantin pun bukalah sikit cermin tingkap tu dan melihat keluar. Kelihatan ada 3 orang pekerja yang tinggal di kuartus dengan wajah yang pucat seperti ketakutan. Bantin cepat-cepat membuka pintu pondok dan ketiga-tiga orang pekerja tu cepat-cepat berlari masuk dalam pondok. Ketiga-tiga orang pekerja tu nampak macam dalam keadaan betul-betul takut lah. Nafas dia orang tercungap-cungap pada masa tu. "Apa dah jadi dengan kamu semua ni?" tanya Bantin. "Ada kepala terbang." Macam itulah jawab salah seorang pekerja
sambil tangan dia menunjuk ke arah depan pondok. Bantin kemudiannya membuka cermin untuk melihat apa yang mengejar 3 orang pekerja tu. Sebaik saja membuka cermin, mata Bantin liar memerhati keadaan sekeliling. Tapi tak ada nampak apa-apa. Bantin cuba sekali lagi mencari dan alangkah terkejutnya bila dia nampak ada sebentuk tengkorak manusia yang masih mempunyai saki-baki rambut sedang terbang berlega-lega mengelilingi pondok pengawal tu. Bantin berundur beberapa langkah ke belakang. Tengkorak terbang tu mengeluarkan bunyi seakan-akan suara anak ayam. Bantin dan juga 3 orang pekerja tu bernasib baik pada malam tu, sebab gangguan tu tak kekal lama. Akhirnya bunyi anak ayam dan juga penampakan tengkorak terbang tu hilang macam tu je. Setelah keadaan kembali tenang, 3 orang pekerja yang masuk ke dalam pondok tadi berterima kasih kepada Bantin sebab benarkan dia orang masuk ke dalam pondok. 3 orang pekerja ni menceritakan kepada Bantin apa yang sebenarnya yang dah berlaku sampai diorang ni berlari menuju ke arah pondok pengawal. Diorang bertiga tinggal dalam satu bilik di kuartus kilang tu. Lebih kurang pukul 12 lebih tengah malam, diorang bertiga terjaga daripada tidur sebab terdengar ada bunyi anak ayam dalam bilik tu. Bila salah seorang daripada diorang bertiga ni buka lampu, semua tergamam, semua terkejut. Sebab ketiga-tiga diorang ni semuanya nampak ada satu tengkorak manusia melayang-layang kat dalam bilik tu sambil berbunyi seperti anak ayam. Sebab itulah mereka berlari meninggalkan bilik dan pergi ke pondok pengawal. Diorang tak tahu daripada mana tengkorak terbang tu datang dan kenapa tengkorak terbang tu ganggu diorang pada malam tu. Setelah mendengar cerita daripada pekerja bertiga tu, Bantin pun ceritalah apa yang dah berlaku pada dia pada malam tu. Gangguan tadilah yang Apek jual mi tu. Lepas tu jadi mi tu jadi colok. Dia ceritalah dekat pekerja 3 orang ni. Lepas tu salah seorang daripada pekerja tu menceritakan kisah tragis yang pernah terjadi sebelum pembinaan kilang papan tu. Katanya dulu ada sebuah tokong kecil di kawasan tu sebelum kilang papan tu dibina. Ada seorang Apek ni mati dibunuh, dipercayai dirompak, dan mayat Apek tu ditemui para pemancing yang dalam perjalanan menuju ke kawasan Paya tak jauh daripada tokong tu. Masa mayat Apek tu ditemui, mayat tu dah berulat, maknanya dah lama lah, dan ditemui berada di atas tokong kecil tu. Selain daripada kisah Apek yang dibunuh tu, ada juga kisah lain. Kisah tentang seorang perempuan mati bunuh diri di kawasan tu satu ketika dulu. Perempuan tu bunuh diri dengan cara menggantung diri di dahan pokok. Katanya perempuan tu bunuh diri dalam keadaan syarat mengandung. Dah mengandung 8 bulan. Teman lelaki perempuan tu tak nak bertanggungjawab. Dan disebabkan menanggung malu dan dihina penduduk kampung, akhirnya perempuan tu menggantung diri di salah satu pokok di kawasan tu. Dan mayat perempuan tu ditemukan dalam keadaan dah reput oleh penduduk kampung. Diorang berempat, Bantin dan juga 3 orang pekerja tu bersembang sampai subuh. Lepas tu diorang berempat bersama-sama mengunci jam pada pukul 6 pagi. Pada waktu siang hari, 3 orang pekerja tu tidur dalam bilik kuartus. Pada waktu malam pula, 3 orang pekerja ni lepak bersama dengan Bantin di pondok pengawal. Pekerja 3 orang ni buat macam tu sebab diorang takut keadaan berterusan macam tu, sehinggalah para pekerja kilang kembali bekerja selang beberapa hari selepas tu. Malam seterusnya, sebelum pekerja kilang kembali ke kilang, diorang berempat diganggu lagi. Tapi hanya gangguan bunyi sajalah. Bantin berhenti kerja setelah 3 bulan bekerja kat situ sebab Bantin dapat satu tawaran kerja dengan gaji yang lebih lumayan di tempat lain. Setakat tu sajalah video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka dengan video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum.